Okay, untuk plan aspirasi ni, dan sebelum kita start investment, kita kena tahu yang untuk investment, dia ada different type of risk and different type of reward. So, dia ada 3 type, low, medium and high. Kalau low ni, kita kira-kirakan sebagai less than 10%. Contoh dia, ESB, tabung haji, kira SB lah. And medium, kita ada unit trust, Wahid Investment, ada emas. And kalau high risk, dia ada saham and property. Ini percentage return dia lebih lah daripada 10%. Ada yang boleh jadi sampai 35% pun ada, tapi dia high risk lah. Kadang-kadang kalau untung, betul-betul. Kalau rugi terus. So, kita kena faham dulu risk level ni. And kalau aspirasi ni, dia dikategorikan sebagai medium type of medium risk, medium reward. So, kalau ini aku share aku punya different portfolio. So, kita kena tahu yang setiap tempat yang kita invest ni ada dia punya goal dia. Cuma je, macam ASB tu je aku simpan untuk dokumen rumah sebagai contoh, tabung haji untuk pergi haji. So, setiap tempat ni dia ada goal dia. However, di samping kita menyimpan untuk reach kita punya goal, ada kalau kita set, let's say kita menyimpan tiba-tiba kita sakit kritikal. Bila kita sakit kritikal, kita dah tak mampu nak menyimpan, kita punya goal tadi mungkin takkan tercapai dah. Mungkin tak tercapai ataupun lambat dah nak capai. So, ada satu gap dekat situ yang menghalang kita untuk reach kita punya goal. So, this where aspirasi comes in. Dia akan bridge the gap. Dia akan bridge the gap untuk memastikan walaupun kita sakit kritikal ke ataupun kita dah tak mampu kerja ke sebab sakit, kita punya goal untuk dapat sejumlah wang at the end of the period akan tercapai. So goal ni bermaksud bukan goal short term goal, it's a long term goal untuk capai a bigger return. Kalau short term memang dekat ESB tabung haji contoh lah. Kalau longer untuk higher return and untuk higher return is aspirasi lah, which is a longer goal, tetapi we get the better returns. Right. So untuk aspirasi ni, dia punya first simpanan dia fleksibel. Maksudnya you boleh pilih you nak menyimpan short term 5 ke 10 tahun ataupun 15 tahun, 20 tahun. Walaupun simpanan dia fleksibel, walaupun you simpan kejap, tetapi contoh you simpan 20 tahun. Selepas tahun ke-21 onward sampai ke 30 tahun, dia dah tak perlu nak menyimpan. You boleh pilih nak simpan short, tetapi untuk reach you punya goal yang lebih lambat sikit tu. Okay, second yang manfaat adalah guaranteed annual cash payout. Third, maturity payout. And finally, secure and protected investment. So, untuk plan adik kau yang aku dah set, dia punya savings period, goal dia aku letak 30 tahun. Okay. So, yang biru tu adalah 30 tahun. And contribution term ni adalah tempoh dia menyimpan. Katakanlah dia menyimpan 20 tahun je. Okay, 20 tahun yang oranye tu. Sum covered 15,000. Sum covered ni dia akan menentukan berapa banyak kita punya guaranteed payout tadi. Okay. So, untuk simpanan sebulan 232. Okay. So, kalau tengok dekat line orange ni, kita simpan daripada tahun yang sekarang hingga ke tahun yang ke-20. Yang line orange tu. Kemudian daripada tahun yang ke-21 hingga ke tahun 30 dah tak perlu menyimpan. Kita punya simpanan tu dia akan jadi compounding. Okay. So, daripada yang 3% daripada SC ni, maksud SC ni adalah sum covered. Bermaksud, setiap bermula tahun ke-2 hingga ke tahun yang ke-10, Prudential biasa takaful akan bagi 3% daripada sum covered. So, 3% adalah 3% daripada 15,000 adalah 450. 6% daripada 15,000 adalah 900. 9% daripada 15,000 adalah 1,350. Dan 99% daripada 15,000 adalah 14,000 lebih. Okay, so aku akan tabulate kan supaya lagi senang nampak. Alright. So ini dia punya jodoh lah. Tahun kedua hingga tahun ke-10 450. So tahun ke-30 tadi, yang last tadi 99 tadi, 99% adalah 14,850. So untuk plan ni, dia ada dua option. First, dia ada option. Sama ada kita nak cash payout. Cash payout ni maksudnya setiap tahun daripada tahun kedua sampai ke tahun 30 akan masuk dalam akaun kita 450, kemudian 900, 1,350 and then so on. Ataupun lagi satu, kita ada option untuk biar dia accumulate dalam kita punya account.
adalah kita punya dana equity dynasty daripada. Kalau kita biar dia accumulate, insyaAllah akan dapat projected dalam 113,330 based on 10% punya return kalau kita compounded. So itu manfaat yang pertama, annual cash payout yang guaranteed. Guaranteed adalah cash payout lah. Yang accumulate ni, kalau yang cash payout tadi kita biar dia accumulate dalam account, lepas tahun ke-30 dapatlah 113,000. Okay, kemudian manfaat yang kedua adalah maturity payout. Ini adalah projected. Untuk scenario 1 based on 2%, untuk scenario 2 adalah based on 5%. So kalau lowest case scenario is dia akan dapat 19,000 lah by the end of the savings punya goal, which is 30 years. Scenario tu adalah 41,000. So kalau kita nak kira dia punya projected returns, untuk scenario 1 ni kita ambil yang 113,000 plus dengan scenario 1 19,547. Okay, so untuk scenario yang kedua kita ambil sama juga accumulate tadi 113,000 campur dengan 41,655. So nasihat aku adalah kita biar accumulate lah, sebab kita punya goal adalah untuk gandakan kita punya savings kan. Alright, so kita punya projected return macam tu. And modal kita berapa? Modal kita yang 232 tadi kali 12 bulan, which is 1 year, kali 20 tahun. So total kita simpan dalam sebanyak 55,680. So bermaksud modal kita 55,000, tetapi projected returns kita almost triple daripada apa yang kita simpan tadi. So lebih banyak lah bila kita simpan dekat aspirasi ni. Ini salah contoh kalkulator yang aku dah kirakan lah kalau kita biar dia accumulate. Macam kalau kat sini total savings kita, instead of kita ambil cash payout tu, tetapi kalau kita biar accumulate sebanyak RM40,000, RM50, tapi kalau kita biar accumulate, dia akan dapat lebih lagi lah, extra 73,000, which is 113,000 lah in total. Ini based on 10%. Kenapa aku letak 10%? Sebab calculator ni dia punya maksimum kita boleh letak 10%, tetapi sebenarnya based on fund performance, kalau kita tengok 1 year return dalam 37%, tetapi aku tak nak ambil 37% lah. Kita biar lebih kita lebih realistik. Kita ambil yang worst case scenario. Kalau sini in 5 years dalam 14%. So bermaksud dekat calculator tadi aku letak 10%, sebab itu adalah maksimum kat calculator tu. Tapi sebenarnya possible untuk pergi lebih. But just remember, this is an investment. Ada naik, ada turun. Okay. Kalau naik, bagus. Kalau turun pun, itu adalah investment. Ada naik, ada turun. Right? There's no such investment yang always untung saja. Kalau ada tu, maksudnya itu scam. Right? So dana kita ni adalah dana equity dynasty. Dia punya main focus ataupun main tempat di invest adalah dekat China punya market. For example, Alibaba, that's the majority of it yang dia invest. Kemudian Tencent company ni company yang buat games macam PUBG, and ada electronics company lah yang dia invest. So finally benefit untuk plan ni secure and protected investment. Bermaksud katakanlah sekarang ni kita simpan kan. Kita simpan, lepas tu let's say after tahun ketiga ditakdirkan kita sakit dan tak mampu nak bekerja sebab kena penyakit kritikal ataupun kita kata jantung atau buah pinggang lah for example. So daripada tahun ke-3 onwards tu, kita punya simpanan tadi dah tak perlu nak buat yang 232 tadi. So simpanan kita tak perlu buat, tetapi simpanan tu masih berjalan sebab perubatan takaful yang akan teruskan. So target kita tadi untuk reach goal kita yang dapat 154,000 or 132,000 tadi insyaAllah akan tercapai sebab plan ni dia ada secure and protected investment. Kalau kita kena sakit kritikal, simpanan kita setiap bulan akan berjalan. Tetapi kalau tempat lain kena sakit kritikal, kerja dah tak boleh buat, income dah tak ada, simpanan tak boleh nak buat. Kalau kat sini, simpanan company yang akan teruskan. So aspirasi ni dia punya simpanan dia flexible. Macam tadi aku buat adalah 20 tahun, dapat annual cash payout yang guaranteed, maturity payout yang aku tunjuk tadi is projected, and finally secure and protected investment. Okay. Jadi retirement plan yang macam saya share kat cikgu itu, nama dia aspirasi.
Plan ni tempoh matang dia kita minimum 15 tahun sahaja. Cikgu menyimpan hanyalah 5 tahun. Kemudian sum covered dia 15,000. Nanti saya akan explain lah kenapa. Kemudian simpanan dia hanyalah 1,000 sahaja sebulan. Okay. Kalau tengok daripada line graph ni, simpan daripada tahun yang ke sekarang hingga ke tahun ke-5, kemudian tahun 6 ke atas dah tak perlu menyimpan. Biar dia accumulate ataupun dia compounding. Okay. Kemudian daripada tahun yang kedua hingga ke tahun ke-10, setiap tahun cikgu akan dapat 3% daripada sum covered 15,000 tadi, iaitu bersamaan RM450. Kemudian daripada tahun yang ke-10 hingga ke tahun yang ke-14 akan dapat 6% daripada sum covered tadi 15,000, iaitu RM900. Kemudian tahun yang terakhir, iaitu tahun yang kita nak sampai kita punya retirement tu, goal adalah 99% daripada 15,000 bersamaan RM9,900. So ini adalah annual cash payout yang cikgu akan dapat guaranteed. Okay, so saya tablekan kat bawah ni annual cash payout yang guaranteed return ni. Tahun yang pertama macam ni lah, tahun yang pertama hingga tahun 10 total up dalam tempoh 9 tahun dapat dalam 4,000. Kemudian 3,600 daripada tahun 11 hingga ke 14, tempoh 4 tahun, tahun terakhir 9,900. So tambah semua, annual cash payout yang cikgu akan dapat dalam 17,550. Okay. So cikgu ada pilihan sama ada nak simpan sendiri ataupun nak biar accumulate. Kalau simpan sendiri dalam 17,000 lah. Kalau biar accumulate dapat dalam 24,000. Okay. Kemudian manfaat yang kedua adalah maturity payout. Maturity payout senario 1, kalau yang paling possible paling rendah dapat dalam 39,000. Untuk senario yang kedua iaitu high dalam 10% dapat dalam RM85,703. Dan jumlah simpanan dalam tempoh 5 tahun hanyalah RM60,000. Okay. Yang terakhir ni adalah macam mana saya kira profit. Profit ni A plus B. A ni yang annual cash payout, yang ini 17,000. B ni maturity payout. Jadi kalau low saya ambil 17,550 tambah 39,000, paling rendah boleh dapat dalam 57,000 extra daripada yang jumlah simpanan. Kalau high saya ambil yang accumulate campur dengan yang maturity payout. Yang senario 2 85,000, total tambah dapat dalam 110,000 on top of cikgu punya simpanan 60,000.